Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Okay, baik, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan izinnya kita dapat berkumpul secara dalam talian pada pagi ini untuk berkongsi sedikit maklumatlah berkaitan dengan kebat. Okey, Ustazah pun tak pasti dari mana semua ni, tapi boleh masuk setakat 100 orang saja. Banyak lagi yang minta masuk, tapi siapa yang keluar nanti Ustazah akan add masuk yang barulah. Okey, sebelum kita mulakan kelas ilmu kita pada pagi ini, elok sekiranya kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, baik, untuk kita, program pagi ni Ustazah akan ceritakan kepada kamu berkaitan dengan bagaimana kita nak mengenali kebat dan bagaimana kita nak menjawab soalan kebat. Okey, sepanjang Ustazah bercakap ni, kalau ada apa-apa yang kamu nak tanya, boleh terus kamu tanya ataupun kamu letak di bahagian chat tu. Okey, baik, dan nanti kita akan ada sesi Ustazah akan bagi soalan dan kamu kena jawablah dekat situ. Okey, baik, kita mula sekarang. Tak mana ni, Ustazah pun tak pandai nak guna ni. Slide. Okey, nampak tak? Ada yang tak nampak tak? Nampak tak slide yang saya share ni? Nampak dah. Hafiz Hakimi, nampak tak Hafiz Hakimi? Tak dengar lah. Kamu tak dengar suara Ustazah? Dengar Ustazah. Dengar lah Ustazah. Dengar. Zakwan, nampak Zakwan? Nampak Ustazah. Oh, tapi suara kamu pelan lah. Sekejap Ustazah tengok. Oh, lagi. Semua. Semua. Okey. Nampak okey, baik. Sebenarnya ini merupakan slot 3 dalam ceramah teknik menjawab Ustazah dan ia berkaitan dengan kebat. Bagi pelajar Ustazah hari ini, Ustazah tengok semua masuklah SMK Kulim. Jadi tahniah kepada pelajar SMK Kulim, dan bagi pelajar-pelajar sekolah lain, Ustazah ucapkan tahniah kerana berjaya bangun tidur awal pagi ni lah, 7.30 kita dah boleh on kelas. Okey. Tak boleh pula dah bergerak siapa? Boleh dah. Okey, sebenarnya Al-Quran terlebih dahulu mengajak kita berfikir tentang kejadian alam, tentang perkara-perkara berkaitan di langit dan juga di bumi dan juga perkara-perkara gaib. Semuanya Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kebat ni salah satu cara untuk mengajak kita berfikir. Okey. Kemudian dalam KSSM bagi subjek PQS, kamu merupakan calon pertama perintis pelopor kepada format KSSM bermula 2021. Sebelum ni format PQS telah berlaku perubahan campur dengan yang KSSM ni 3 kali dah berlaku perubahan. Sebelum tu berlaku pada tahun mula-mula diperkenalkan PQS pada tahun 1993, di mana Ustazah merupakan macam kamu juga perintis atau orang yang pertama mengambil subjek ni. Okey, jadi masa tu tak ada lagi lah macam kamu hari ni, banyaknya maklumat, banyaknya perkongsian daripada guru-guru, daripada kawan-kawan. Tapi masa tu tak ada apa lagi maklumat. Baru diperkenalkan, dan tahun tu semua pelajar yang mengambil pakej tu merupakan perlu mengikuti format baru tu. Itu mula diperkenalkan pada tahun 1993. Kemudian Quran Sunnah berlaku lagi format baru iaitu pada tahun 2004. Paling lama lah tu sampailah tahun lepas adalah
terakhir untuk format KBSM. Kemudian kamu merupakan orang yang pertama mengambil format KSSM bermula 2021 dan kamu merupakan calon yang hebatlah, bukan saja hebat kerana orang pertama mengambil format KSSM, tapi juga kamu mengambil subjek ni dalam suasana, dalam norma yang baru. Jadi semangat yang kamu tu kamu mesti kuat. Jadi untuk menghadapi situasi yang berlaku hari ini, jangan kita jadikan situasi hari ini untuk mematahkan semangat kamu. Okey, sebenarnya apabila Allah Ta'ala, manusia ni Allah Ta'ala kurniakan apa saja situasi yang sampai kat dia, dia dapat atasi. Jadi jangan gunakan alasan bahawa PDPR, bahawa keadaan hari ini menjadikan kamu lemah. La tahzan innallaha ma'ana. Okey. Baik. Kemudian dia ada 2 retas untuk tahun ni. Bagi yang bukan pergi Kedah ni, Ustazah ni biasa dari dulu dah cakap Kedah ni tak boleh nak buang. Jadi pelajar-pelajar yang bukan dari Kedah, mana-mana bahasa yang kamu rasa tak faham tu boleh PM kat situ lah. Nanti adalah Zakuan akan jawab, Khoyum akan jawab. Okey. Kita ada 2 kertas kertas yang pertama iaitu 5227/1, wajaran markah dia adalah 80 markah. Kertas 2 adalah 5227/2, wajaran markah dia 20 markah. Yang kertas 2 ni kita ambil secara ujian lisan berasaskan sekolah, di mana kita sebelum peperiksaan sebenar, sebelum ujian penulisan, kita dah ambil 20 markah ni. Maknanya kita masuk nanti bulan 3 tahun depan, kamu dah ada 20 markah dekat kamu. Tapi Ustazah tak nak cerita kertas 2 ni, hari ni Ustazah nak cerita kertas 1. Iaitu kertas 1 di mana kod dia 5227/1 yang memberi markah kepada kamu 80 markah. Okey, dalam kertas 1 ni kamu ada 2 bentuk soalan, iaitu soalan objektif pelbagai bentuk, kita namakan dia OPB, dia berada di bahagian A. Yang kedua soalan subjektif iaitu berada di bahagian B. Okey, yang kita nak bincang pagi ni adalah soalan di bahagian B iaitu kebat. Okey, sebelum tu kamu tengok semua perhati pembahagian markah PKS terkini berdasarkan format KSSM. Di mana bahagian A, kamu ada 20 markah, 20 soalan berbentuk OPB. Dalam bahagian B, kamu ada 80 markah mengandungi 4 soalan, semuanya berbentuk subjektif dan cara jawab kamu ada 2 bentuk. Yang pertama bentuk kebat, yang kedua bentuk bukan kebat. Pagi ni kita akan menyentuh mengenai bagaimana nak menjawab bahagian B soalan yang berbentuk kebat. Okey, dalam bahagian B diperuntukkan soalan kepada kamu adalah 4 soalan. Dalam 4 soalan tu, okey, kamu boleh tengok dekat sini dalam 4 soalan. Okey, soalan yang pertama, okey, soalan yang pertama ni yang Ustazah, soalan yang pertama dia ada pengajian Quran sahaja. Pengajian Quran saja memperuntukkan 20 markah. 20 markah tu dia ada 14 markah dengan Ustazah perhatikan ada 6 markah. 14 markah adalah untuk yang bukan kebat dan 6 markah adalah untuk kebat. Begitu juga dengan soalan nombor 2, dia hanya pengajian hadis dan 20 markah, 14 markah untuk bukan kebat, 6 markah untuk kebat. Soalan nombor 3, ulum Quran dan ulum hadis. Untuk ulum Quran 10 markah, untuk ulum hadis 10 markah. Jadi 14 markah untuk soalan bukan kebat dan 6 markah untuk soalan kebat. Okey, jadi kita nak tahu di mana berada kebat untuk soalan 3. Boleh berada di ulum Quran, boleh berada di ulum hadis. Cuma sekiranya soalan kebat itu berada di ulum Quran, maka 4 markah lagi adalah soalan bukan kebat. Dan soalan ulum hadis 10 markah itu semua kebat. Okey, soalan nombor 4.
adalah akidah dan juga adab. Soalan nombor 4, akidah dan juga adab. Soalan akidah 10 markah, soalan adab 4 markah. Ikut di mana berada kebat. Kalau kebat berada di akidah, maka soalan bukan kebat 4 markah saja ke akidah. Yang bakinya 10 lagi berada di bahagian adab. Okey, kita tengok seterusnya. Tak berjalan pula. Okey. Kita hari ini jadi kesimpulannya, kita hanya akan melihat hari ini bagaimana nak menjawab kebat 6 markah di setiap soalan. 1, 2, 3 dan 4. Setiap soalan itu mempunyai satu soalan kebat dan bagaimana cara kita nak mengambil dan nak menjawab soalan kebat itu. Okey, jadi kita tengok teknik menjawab kebat yang memperuntukkan markah 24. Okey, di mana kamu dapat markah 24 ni? Siapa boleh beritahu kat Ustazah di mana dapat markah 24 ni? Takkan ramai-ramai ni seorang pun tak boleh jawab ni. Isi. Okay, mana isi? Setiap soalan bagi 4 kategori tersebut. Ya, Nadirah Syahrin. Ni Ustazah rasa suara cikgu ni. Okey, betul tak? Saya. Okay, Nadirah Syahrin. Okey. 24 ni kita ambil daripada soalan pertama 6 markah, soalan kedua 6 markah, soalan ketiga 6 markah, soalan keempat 6 markah. Okey, jadi 6 darab 4 20. Ada yang 6 darab 4 jadi jawapan lain. Makna ini adalah peruntukan markah bagi kebat. Okey. Jelas, semua jelas, baru Ustazah pindah ke sini. Okey, sebenarnya kebat ni sekejap je Ustazah ajak kamu dalam sejam, sebab tu Ustazah mula 7.30 habis 8.30. Okey, sebenarnya bila kita nak mengetahui tentang kebat, kita nak tahu jawab, pertama sekali apa yang perlu kita tahu mengenai kebat. Pertama sekali kita kena tahu mengenai, kita kena kenali dulu, tengok soalan, kita tahu okey ini soalan kebat. Lepas kita tahu, barulah kita tahu, kena tahu cara menjawab. Kalau kenal saja, tak tahu cara jawab pun tak kena juga. Jadi pertama sekali, dan hari ini Ustazah akan cerita kamu bagaimana nak mengenali soalan kebat. Untuk mengenali soalan kebat, ada beberapa cara. Okey, macam pepatah Melayu ada mengatakan bahawa tak kenal maka tak cinta. Jadi macam mana kita nak cinta kepada kebat? Kita kena kenal dulu macam mana nak kenal soalan kebat. Tengok saja, oh ini kebat, ini kebat, ini kebat. Okey, bila kamu tahu soalan kebat, maka kamu boleh asingkan mana yang kamu kena jawab berbentuk kebat, mana yang perlu kamu jawab berbentuk point yang bukan kebat, dia jawab cara point. Yang kalau kebat, dia ada cara dia. Nanti kita akan bincangkan. Sekarang kita nak pergi kenal dulu soalan kebat. Okey? Kenali soalan kebat. Okey, yang pertama sekali, kalau kamu nak kenal soalan kebat, dia mesti wajib ada stimulus, iaitu rangsangan minda. Apa tujuan diberi stimulus ini? Untuk membantu pelajar menjawab soalan kebat dengan lebih baik dan terarah. Okey, soalan stimulus ni boleh berbentuk gambar, boleh berbentuk keratan akhbar, boleh berbentuk penyataan, boleh berbentuk petikan akhbar dan lain-lain, termasuklah situasi. Itu adalah stimulus yang akan dibawa sebelum soalan kebat dikemukakan. Okey, saya bagi contoh. Amalan syirik pada kereta, ini stimulus. Soalan tak main lagi. Okey, baik. Lepas dia bagi soalan ni, dia bawa main soalan. Soalan pertama yang mungkin boleh wujud berdasarkan soal gambar amalan syirik tadi. Soalan pertama yang boleh pelajar dapat, bagaimanakah yang boleh ditanya. Yang pertama, bagaimanakah cara anda untuk mengelakkan diri anda terlibat dengan amalan tersebut. Soalan kedua, boleh jadi soalan
Macam ni, huraikan peranan anda untuk memastikan masyarakat hari ini tidak terlibat dengan amalan tersebut. Soalan ketiga, bagaimanakah cara untuk mengelakkan masyarakat daripada terlibat dengan amalan tersebut? Okey, Ustazah nak anak-anak pelajar tekan dekat Google handset masing-masing. Semua mesti buat. Tekan dekat Google handset masing-masing. Class Point Apps. Class Point App. Okey. Dah siap belum? Class Point Apps. Siapa yang biasa ikuti teknik menjawab Ustazah dia tahu dah lah ni. Class Point Apps. Okey dah? Dah belum? Okey. Kemudian mana ni? Okey, kemudian apabila kamu dah tekan Class Point App, kamu letak, dia minta kod kan? Tulis 45. Sekejap saya tulis. 45 Allah 749. Okey. 45749. Okey, kalau dah, sekarang Ustazah nak apa yang perlu kamu buat, kamu analisis soalan ni. Soalan ini apa beza antara soalan 1, soalan 2, soalan 3. Kamu dekat jawapan kamu, kamu tulis 1. Soalan 1 dia nak apa, soalan 2 dia nak apa, ringkas pun tak apa. Ustazah bagi lebih kurang dalam 3 atau 4 minit, jawab dekat situ. Okey, boleh mula menjawab sekarang. Siapa yang ada masalah tak untuk menjawab? Okey. Siapa cepat dia boleh sebab dia boleh limit setakat 25 orang je. Saya, dia lambat sikit. Okey. Tak apa, nanti boleh jawab kat sini pun boleh, dekat chat tepi ni. Okey, yang dah masuk kat Ustazah Futaro. Terkejut Ustazah nama ni. Fatiah. Okey. Semua dah cukup 25. Siapa yang laju je boleh masuk. Okey. Yang lain boleh letak dekat chat tepi tu nah. Apa beza soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3. Said Azim, Nabiha, Hanan. Okey, ada 2 minit lagi. Safia. Bashar. Okey, ada 1 minit 45 saat. Cepat-cepat, 25 orang dah masuk ni tapi belum sampai jawapan kat Ustazah. Dekat chat ada orang jawab mah. Sekejap lah, dekat chat sekejap lagi Ustazah tengok lah. Ustazah tengok kat dalam ni dulu.
Okey, ada 20 saat lagi. Yang Ustazah terima sekarang Ainin Hamimi, Alisha, Aisyah Amira, SMKK dia tulis jom tu. Lepas ni Ustazah nak, kalau pelajar yang tulis tu, Ustazah nak dia letak dia sekolah mana. Intan Nur Najihah sekolah mana, Muhammad Akif sekolah mana, Syifa, tulis ringkas supaya Ustazah mengenali diri kamu. Okey, Alhamdulillah selesai. Ustazah akan insert result dalam slide ni. Okey. Okey, semua boleh nampak Ada yang tak nampak tak? Untuk jawapan yang telah dikongsikan bersama. Okey, baik. Kita tengok sebelum kita pergi kepada bincang jawapan yang kawan-kawan letak, kamu tengok dulu soalan dia. Apa beza 3 soalan berikut? Bagaimana cara anda untuk mengelakkan diri anda terlibat dengan amalan tersebut? Ustazah nak analisis bersama dengan kamu. Okey, kita tengok yang pertama. Ustazah ambil pen kalam merah pula Ni pun baru belajar ni. Okey, bagaimanakah cara anda? Pertama sekali dia nak cara kan. Yang ni kita akan bincang sekejap lagi. Siapa yang kena ambil cara tu? Anda. Soalan pertama kita kena tanya siapa yang kena ambil cara tu. Lepas kita dah tahu siapa kena ambil iaitu anda, kita akan pergi kepada seterusnya nak bantu siapa? Nak bantu siapa? Nak bantu diri anda. Itu cara analisis dia. Soalan kedua, cara dengan peranan samalah langkah yang kita ambil. Siapa kena ambil langkah tu? Anda. Soalan kedua, nak bantu siapa? Nak bantu masyarakat. Soalan ketiga, cara juga. Siapa kena ambil cara tu dia tak sebut. Maka dia nama dia umum. Siapa-siapa boleh ambil. Perdana Menteri boleh ambil, kerajaan boleh ambil, sekolah boleh ambil peranan tu, ibu bapa boleh. Maknanya ini umum, soalan umum. Nak bantu siapa? Nak bantu masyarakat. Jadi untuk soalan bagaimana kita mesti guna 2 persoalan sebelum menjawab. Siapa dan siapa kena ambil dan nak bantu siapa. Siapa dan nak bantu siapa. Okey. Kita dah boleh beza 3 ni, kita tengok jawapan. Futaro ni dia kata nombor 1, dia kata minta cara mengelak diri. Okey, betul. Cuma dia pertama sekali dia kena tulis siapa nak kena ambil tu? Anda. Anda tu siapa? Saya. Saya tu siapa? Pelajar. Maka di sini kamu kena faham pelajar dia punya tindakan dia terbatas. Okey, tapi di sini nak bantu siapa? Soalan kedua. Soalan kedua dalam nombor 1 ni, nak bantu diri saya. Jadi apa yang dia kena buat untuk bantu diri dia? Belajar ilmu agama. Okey, soalan kedua dia minta peranan. Memang dia minta peranan. Siapa? Siapa kena ambil peranan tu? Anda juga. Anda tu siapa? Saya. Saya tu nak bantu siapa? Nak bantu masyarakat. Yang ketiga, cara elak masyarakat terlibat. Okey, maknanya Futara, kamu bila nak analisis soalan, bagaimana mesti ada 2 persoalan yang kamu kena jawab. Okey, Fatihah. Pertama, langkah individu. Kedua, tugas kita. Ketiga, langkah dalam kalangan masyarakat. Okey, sebenarnya cara dia susun ni tak berapa nak tepat lah. Patutnya kita macam saya ajak. Nombor 1, siapa kena ambil cara tu. Nombor 2, nak bantu siapa. Okey, Nabiha, cara mengelakkan diri terlibat dengan amalan tersebut. Betul. Tapi bila kita nak analisis yang tepat macam mana Ustazah cerita tadi, peranan anda. Anda tu kamu kena tahu merujuk siapa. Kalau dia letak anda sebagai Perdana Menteri, makna takkan kita sebagai pelajar lah. Merujuk, tengok dia sebut. Kalau dia tak sebut anda sebagai apa, maka dia kembali kepada pelajar. Okey, kenapa kita kena tahu diri sebagai pelajar? Sebab kita nak memastikan tindakan yang akan diambil tu sesuai tak dengan pelajar.
Okey. Okey. Kemudian kita tengok sekarang yang nombor 3, Syed Azim. Cara mengelakkan diri, peranan diri untuk masyarakat, cara mengelakkan masyarakat. Okey, Hanan, cara mengelak diri, peranan cara mengelak masyarakat. Okey, betul. Tapi dia punya panduan saya dah bagi dah tadi. Cara untuk kita lakukan bagi tidak terlibat dengan syirik. Betul. Cara untuk kita lakukan, kita ni merujuk kepada anda. Kita ni merujuk kepada anda. Okey, peranan atau tanggungjawab. Yang ketiga, usaha. Bashar, bagaimanakah cara anda? Uraikan peranan anda, bagaimanakah secara umum. Betul. Yang ni, yang nombor 3. Ainin Hamimi, langkah individu, tugas kita, langkah masyarakat. Bukan langkah masyarakat ni, maksudnya siapa yang kena ambil dalam tu. Maksudnya kerajaan ke, masyarakat ke, individu, pihak sekolah, pihak ibu bapa. Boleh terlibat sebab dia umum. Okey, Alisha, kata tanya. Tak jelas jawapan Alisha. Aisyah Amira SMKK, langkah individu, tugas kita, langkah di kalangan masyarakat. Intan Nur Najihah, langkah individu, tugas kita. Okey, maknanya ni semua yang jawapan yang perlu kita perbaiki dari segi kita nak analisis soalan. Okey, contoh soalan seterusnya. Sekejap, saya tak nampak muka kamu. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Saya nak tanya, kalau soalan macam yang umum tadi tu, jawapan dia tu kita nak gunakan apa dia? Nanti ke, kita semua pihak ke? Sekejap ni Ustazah tak nampak yang bertanya ni nama apa. Ustazah pun baru belajar guna ni. Ilham, macam mana nak buka dia balik ni? Nama apa, dari mana? Bashar kan ni? Bashir. Okey. Basil dari mana Basil? SMK Sungai Pusu. Di mana Gombak. tu? Gombak. Di Okey. Selangor. Okey, Basil. Dia macam ni. Sat lagi ni Ustazah baru nak bagi kamu kenali soalan. Sat lagi baru kita nak buat teknik jawab. Ni baru nak kenal soalan. Kita nak analisis soalan dulu Basil. Sat lagi baru masuk. Ni belum teknik jawab lagi. Ni baru kita nak kenal soalan ni. Soalan berbentuk kebat macam mana. Okey Basil, sat lagi sampai lah. Okey. Baik, maklum Ustazah. Okey, baik. Ini adalah contoh bagi penyataan. Pergerakan anti hadis di Malaysia dipelopori oleh beberapa orang individu yang mengemukakan teori bahawa ajaran Islam hanya mencukupi dengan berpandukan kepada Al-Quran dan kajian saintifik akal saja. Ini bentuk soalan yang dia bawa mai stimulus macam ni. Okey, ada juga siapa tak jalan ni? Ustazah pun tak tahu siapa dia tak mau jalan. Tak share lah tu apa? Tak share? Tak share. Okey. Nampak tak dekat slide kamu? Nampak tak dekat Ustazah share ni, nampak tak? Baik. Okey. Tadi Ustazah bagi contoh kat kamu berkaitan dengan Okey, mula-mula tadi Ustazah bagi contoh yang berbentuk perhatian akbar. Kemudian Ustazah bagi soalan, apa beza 3 soalan ni? Kemudian Ustazah tunjuk contoh pula berbentuk pernyataan. Kemudian ada juga contoh situasi. Contoh situasi ni dia boleh bawa satu bentuk keadaan, kemudian dia minta kita selesaikan. Contohnya dia kata Uwais mempunyai seorang kawan yang sering berpakaian tidak menutup aurat dengan sempurna. Sebagai seorang rakan baik, Uwais ingin memberi teguran terhadap
kawannya atau kawan tersebut. Itu contoh situasi, baru dia main soalan. Berdasarkan situasi di atas, apakah tindakan yang wajar dilakukan UAS bagi menunjukkan UAS mengamalkan konsep amar makruf nahi mungkar pun boleh jadi. Okey, itu contoh situasi. Kemudian ni barulah masuk cara menjawab kebat. Okey, Basi boleh tengok dan pelajar-pelajar yang lain boleh tengok bagaimana nak menjawab kebat. Dia ada beberapa langkah. Okey, untuk menjawab kebat, langkah pertama kamu mesti faham menjawab kebat bukanlah menjawab seperti mana soalan yang umum, soalan yang bukan kebat. Okey, ini bahagian B. Bahagian B ada dua bentuk cara nak jawab. Satu, jawab dalam bentuk point. Yang kedua, jawab dalam bentuk kebat. Untuk soalan kebat, kita akan jawab dalam bentuk kebat. Jawapan bentuk kebat yang pertama, yang asal-asal dia adalah mesti dalam satu perenggan sahaja. Di mana dalam perenggan itu, kalau mudah kita buat, kita mesti ada 6 ayat atau 6 titik. Ayat yang pertama adalah isi, ayat yang kedua adalah huraian, ayat yang ketiga adalah huraian lengkap. Yang pertama isi, yang kedua huraian, ayat yang ketiga huraian lengkap, ayat yang keempat dalil, ayat yang kelima huraian dalil, ayat yang keenam adalah kesimpulan. Okey, Ustazah kena buka besar sikit lah, tak nampak. Okey, baik. Kesimpulan. Okey, jadi ini adalah bentuk jawapan yang kamu kena persembahkan ketika menjawab soalan kebat. Maknanya dalam satu perenggan, dalam perenggan itu ada 6 ayat yang kamu akan buat. Dan 6 ayat tu nak bagi mudah, bila kamu habis ayat yang pertama, titik, masuk ayat yang baru. Titik, masuk ayat yang baru. Titik, masuk ayat yang baru. Dan dia mewakili atau menunjukkan bagi setiap isi huraian lengkap, dalil, huraian dalil, kesimpulan. Namun di dalam PQS, kita ada satu lagi bentuk selain daripada kita jawab perenggan, kita ada bentuk yang kedua, iaitu kamu boleh jawab menggunakan kotak. Kita buat macam tu. Kamu buatlah 6 garis ni. Kalau lagi mudah, di atas tu kamu buat satu lagi sebagai kamu tulis dia punya muqaddimah soalan. Okey, cara saya untuk menangani masalah ini ialah titik pendek. Okey, yang isi kotak yang pertama isi. Ni kat sini ni, kotak yang pertama isi. Kotak yang kedua huraian. Kotak yang ketiga huraian lengkap. Kotak yang keempat dalil. Kotak yang kelima huraian dalil. Kotak yang keenam rumusan atau kesimpulan. Okey, itu baru bentuk yang kita nak persembahkan, sama ada perenggan ataupun kotak. Okey, jadi kita masuk langkah kedua. Bila dah kita decide untuk buat bentuk perenggan, maka kita akan buat cara perenggan lah. Kalau kita dah buat keputusan untuk buat kotak, kita jawab secara kotak. Okey, langkah kedua, kita kenal pasti kehendak soalan. Langkah kedua, kena kenal pasti kehendak soalan. Contoh soalan macam tadi, soalan tanya bagaimana. Soalan bagaimana. Okey, soalan bagaimana merujuk kepada cara, merujuk kepada peranan, merujuk kepada langkah, merujuk kepada tindakan. Apakah peranan anda? Uraikan peranan anda. Semua itu adalah langkah, cara. Benda yang sama. Okey? Jadi, kamu kena terang di situ. Jawapan yang kamu kena persembahkan adalah tentang cara. Contoh tadi, bagaimanakah cara anda untuk membantu masyarakat daripada terlibat dengan amalan syirik. Okey, apa cara dia? Okey. Bagaimanakah cara anda untuk, Ustazah kembali balik tengok soalan, bagi kamu ingat balik. Okey. Ambil rubber Ustaz. Okey. Kita ambil soalan nombor 2. Sebab Ustazah nak ajak satu cara untuk kamu faham. Soalan nombor 2. Okey, bagaimana jadi dia kata kita nak analisis soalan kan, huraikan peranan anda,
untuk memastikan masyarakat tidak terlibat dengan amalan tersebut. Siapa kena ambil benda ni? Siapa kena ambil cara ni? Anda. Anda ni saya. Saya ni pelajar. Maka kita punya bidang kuasa kita terhad. Kita nak bantu siapa? Nak bantu masyarakat. Okey, kita nak bantu masyarakat. Okey, fahamlah yang tu. Kita pergi balik kepada langkah kedua. Langkah kedua tadi, jadi dia nak menerangkan cara. Apa cara kamu sebagai pelajar untuk bantu masyarakat? Siapa boleh lontarkan idea kat Ustazah? Bagi satu isi. Ustazah tak boleh tengok chat lah sebab kalau Ustazah tengok chat dia akan lari PowerPoint Ustazah ni. Jadi kamu cakap ya, buka sound tu cakap. Bagaimana, apa cara yang kamu nak ambil untuk menangani, nak bantu masyarakat daripada terlibat? Okay, sebar risalah. Okay, saya ambil satu dulu nah. Okay. Menyebarkan risalah. Okay. Sekejap kita pergi, okay, selain pada tu nak buat apa? Ada lagi tak? Tu baru satu, dua. Kuatkan iman. Kuatkan iman. Mengadakan ceramah perdana. Apa dah? Mengadakan ceramah perdana. Mengadakan ceramah perdana. Okey, Ustazah ambil 3 ni untuk kita bincang lah. Sebar risalah. Boleh tak seorang pelajar buat? Boleh. Maka ini bolehlah jadi sebagai cara kamu. Kuatkan iman. Kita duk kuat iman kita. Kita sedangkan soalan tanya nak bantu siapa? Nak bantu masyarakat. Macam mana masyarakat hak duk buat amalan syirik tu, duk gantung juga anak patung tu, duk gantung juga bawah kereta tu. Jadi kita kuatkan iman. Kuatkan iman kita je lah. Kita je yang tak terlibat. Tetapi soalan tanya nak bantu masyarakat. Maknanya di sini kalau kamu guna isi kuatkan iman, secara tidak langsung salah lah. Sebab kamu tidak mengenal pasti kehendak soalan. Sebab tu Ustazah kata kamu kena kenal kehendak soalan. Kehendak soalan nak apa? Kehendak soalan nak anda sebagai pelajar membantu masyarakat. Okey, anda sebagai pelajar membantu masyarakat. Jadi kita sebagai pelajar nak bantu masyarakat, boleh kita edar risalah, cetak-cetak, share dengan kawan-kawan, letaklah dekat rumah, dekat taman kita tu, boh dalam peti surat mereka. Itu pun boleh menyebar risalah. Kalau kuatkan iman, kita tak membantu, kita hanya membantu diri kita. Sebab tu saya kata soalan langkah, soalan peranan, soalan tindakan, usaha adalah kamu kena tahu nak bantu siapa. Barulah kamu tepat dalam menjawab. Sebab itu pepatah Arab ada mengatakan fahmus soal nisful ijabah. Faham soalan itu sebahagian dari jawapan. Jadi kamu dah lah masuk periksa sejuk kaki tangan kan. Lepas tu kamu pula, dia nak cara kuatkan iman. Sedangkan dia nak satu je cara, kita pun letak kuatkan iman. Kemudian kita hurai berdasarkan kepada kuat iman tu. Ustazah bimbang soalan yang berikutnya, huraian ayat yang berikutnya iaitu untuk huraian akan lari daripada kehendak soalan. Jadi pertama sekali dekat isi tu mesti betul. Isi tu dia punya tunjang kepada huraian yang berikut. Jadi kalau kamu tulis kuatkan iman, maknanya kamu dah lari daripada kehendak soalan. Kehendak soalan nak bantu masyarakat. Bila kamu kata kuatkan iman, kita kuatkan iman kita sajalah. Okey, yang ketiga tadi, apa yang ketiga? Ustazah pi padam pula dah. Yang ketiga siapa jawab tadi? Saya. Apa dia? Mengadakan ceramah perdana, Zah. Menyebarkan Ceramah perdana. Mengadakan ceramah perdana, Zah. menyebarkan. Mengadakan. Oh, mengadakan. Okey, baik. Mengadakan ceramah boleh, menganjurkan. Kalau kita sendiri menganjurkan ceramah perdana. Tapi Ustazah hari ni, Ustazah nak bagi kat kamu masuk paksa kalau dia tanya kamu bagaimanakah cara anda untuk membantu masyarakat, anda nak bantu siapa? Nak bantu masyarakat. Ustazah bagi 3 benda yang kamu kena hafal. Bila masuk paksa ambil salah satu pun dah cukup. Okey, contohlah kita tengok yang pertama, apa Kak Salim? Ustazah ni tak tulis dah.
Okey. Yang pertama, kita sebar melalui, kita bantu masyarakat melalui memberi nasihat yang baik. Tu isi dia. Nak bagi macam mana nasihat Ustazah? Takkan kita nak pergi ketuk pintu rumah mereka, gerbang-gerbang ni, pakcik jangan duk gantung nak patung kat kereta ni amalan syirik. Rasa-rasa kamu pakcik tu nak senyum ke dia nak luku kepala hampa? Okey. Sebenarnya memberi nasihat yang baik tu boleh, kita tambah sikit. Memberi nasihat yang baik melalui laman sosial. Tambah lagi seperti FB, mana-mana lah yang hampa suka tengok lah ni kan. Kalau fokus kamu kepada golongan yang berumur sikit, kamu boleh lah FB. Kalau golongan yang muda sikit, hampa nak bulan mana? Ustazah pun tak tahu. Bulan mana? TikTok. Oh, TikTok, pandai hampa. Video live. Video live. Okey. Baik. Tu yang pertama, membuat kempen. Memberi nasihat. Yang kedua, membuat laporan kepada pihak bertanggungjawab atau pihak apa kita panggil, pihak berkuasa lah. Okey, yang ketiga, kamu boleh buat kempen. Kempen tu kamu kena letak lah apa dia punya nama kempen tu. Okey, baik. Itu kita nak analisis soalan nombor 1. Basil, boleh Basil? Oh, Basil. Cikgu, Ustazah, yang kempen tadi apa ya? Sekat. Kempen, mengadakan kempen kesedaran. Tapi kamu kena letaklah nama kempen tu. Jauhi amalan syirik. Ustazah minta maaf Ustazah tak dapat nak tengok kat tu sebab kalau Ustazah tutup PowerPoint ni Ustazah tak lupa rasanya. Kamu cakap je. Ustazah, Ya. kita sebagai murid mampu ke nak adakan Dari mana ni? Basil juga. Basil juga. Okey, Basil apa dia? Apa soalan Basil? Soalan tertanya tentang peranan anda. Jadi kalau saya ataupun kami sebagai murid mampu ke nak adakan kempen? Boleh kempen. Itulah kempen melalui, tak semestinya kamu ni, kamu jangan bayang kempen hak kita buat besar-besaran. Sekadar kamu sebagai pelajar. Kempen kamu melalui laman sosial. Kempen kamu melalui mengikut saluran sesuai dengan kamu. Ya. Sebarkan kempen. Ya, boleh. Kita bantu tolong kerajaan sebarkan kempen. Membantu, maknanya apa yang kamu kena buat? Untuk pelajar lah. Okey. Jadi kalau dan bila kita dah tadi sekali kita akan masuk langkah ketiga, kita akan mendalam lagi lebih langkah ketiga. Ini kita nak kena pasti kendak soalan. Okey. Jadi kamu ingat 3 benda ni. Sat lagi macam mana nak urai 3 benda ni, kita tengok langkah yang ketiga lah. Okey, boleh Basil? Boleh Ustazah. Okey, baik. Soalan, kendak soalan Ustazah dah ni. Lah ni pukul berapa? Oh, 8.20. Saat je nak 8.30. Okey. Soalan kedua. Kalau soalan tanya mengapa atau apakah, tapi apakah ni jaranglah, mengapa lah. Mengapakan, mengapakah? Okey, jawapan menerangkan tentang punca, faktor, sebab. Dia nak faktor, punca, sebab. Mengapakah amalan tersebut berlaku dalam masyarakat kini? Kamu kena umai punca, kamu kena umai faktor. Maknanya benda yang sama lah, punca, faktor, sebab. Soalan berkaitan dengan hujah. Kita kalau naik soalan tentang hujah, mulalah kita rasa serabut kepala. Serabut kepala Allah, hujah, nak hujah apa, tak tahu, pening terus. Dan tak boleh nak jawab soalan tu. Sedangkan dia sebenarnya, hujah ni lah sebenarnya paling mudah. Apa pandangan kamu mengenai perkara tu? Apa yang kamu nak sampaikan mengenai perkara tu? Berdasarkan keratan akbar di atas, apakah pandangan anda mengenai perkara tersebut? Kita pada pandangan kita, kerajaan perlulah menguatkuasakan undang-undang. Atas pandangan kita nak kerajaan kuatkuasa undang-undang ke? Kita nak semua masyarakat prihatin ke? Itu pandangan kita.
Ini sebenarnya dia luas, dia lebih umum kalau hujah dan pandangan kita terhadap sesuatu tu. Okey, kalau soalan ramal, sama makna dengan kesan. Ramal, apa kita jangka dalam fikiran kita. Memerlukan analisis berkaitan kesan sama ada negatif ataupun positif. Okey, kita masuk pula, kena laju sikit. Kita masuk pada langkah ketiga. Langkah ketiga ni, lepas kita dah kenal pasti kendak soalan, tadi kita kenal pasti kendak soalan bagaimanakah cara anda, peranan anda. Okey, kita kena senaraikan isi. Contoh tadi, kita senarai isi yang pertama, kita kata bagi nasihat, beri nasihat. Isi yang kedua, buat laporan. Isi yang ketiga, buat apa? Kempen, kita kata kempen melalui dalam laman sosial. Dalam laman sosial. Okey. Nasihat pun dalam laman sosial. Ini kalau dia tuju masyarakat. Kalau kawan baik kamu, rakan anda, tak payahlah dalam laman sosial, teruslah direct kepada rakan anda. Okey, bila kita senarai isi 1, 2, 3. Kamu hanya perlu pilih satu isi sahaja yang kamu yakin boleh dihuraikan dengan baik. Kamu rasa memberi nasihat ni saya boleh hurai dengan baik lah. Maka ambil beri nasihat. Jangan duk pulun ambil semua ni. Dia nak satu yang. Contohnya, lemah iman, kurang diet agama, terpengaruh dengan budaya negatif. Takkan nak ambil semua ni? Ambil satu. Oh, saya nak lemah iman, saya boleh hurai dengan lebih baik. Ambil lemah iman. Kalau tak boleh, ambil yang lain. Contoh tadi kalau kita kata memberi nasihat ni saya boleh buat bagi dengan baik. Maka kita ambil ni. Contoh kita kata peranan saya untuk membantu masyarakat bagi mengatasi masalah ini ialah memberi nasihat yang baik dalam laman sosial seperti FB. Titik. Itu ayat yang pertama. Selesailah untuk isi. Untuk ayat yang kedua atau kotak yang kedua, nak masuk kotak yang kedua atau ayat yang kedua, kamu boleh guna kabus. Atau dalam milik Islam dia guna suka. Benda yang sama agaklah. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Supaya, untuk, kerana, agar. Kita kalau dalam PKR kita lebih familiar lah dengan penggunaan kabus ni. Okey, berdasarkan dan bila kita contohnya tadi kita ambil amalan syirik kan. Peranan saya untuk membantu masyarakat daripada terlibat dengan amalan tersebut ialah memberi nasihat yang baik melalui laman sosial seperti FB. Sebenarnya seperti FB tu pun dah dikira huraian, tapi Ustazah suka mengajar anak-anak murid kita bagi lengkap satu ayat, titik. Lepas tu kita nak mula ayat yang kedua atau kita nak sambung untuk kotak kedua, boleh guna kabus. Supaya, agar, boleh guna macam tu. Ataupun kamu yang buat perenggan, kamu titik, kamu boleh tak buat perenggan pun buat kotak, kamu guna perkataan hal ini untuk menunjukkan huraian. Atau kamu guna ini kerana, suka, atau guna yang kabus tadi lah. Okey. Jadi contoh kita guna hal ini. Tadi kita dah buat ayat kan? Kita buat ayat tadi, kita kata cara saya untuk membantu masyarakat daripada terlibat dengan amalan ini ialah memberi nasihat yang baik melalui laman sosial seperti FB, titik. Lepas kita titik tu, kita pun nak mulalah ayat baru, titik. Nak ayat baru kita buat ini kerana kotak lah, nak buat kotak boleh. Ini kerana dapat, pasal apa kita bagi mereka nasihat? Ini kerana dapat memberi kesedaran kepada mereka mengenai bahayanya amalan tersebut, amalan syirik. Habislah untuk huraian. Okey, kita masuk yang langkah yang kelima adalah huraian lengkap. Untuk huraian lengkap, kita jawab persoalan di huraian tadi. Bila mereka dah sedar, apa akan berlaku? Kita terus tulis kesannya.
Tak payah duk guna soalan lain dah. Habis titik yang kedua tu, nak masuk ayat yang ketiga atau kotak yang ketiga, terus tulis kesannya. Apa kesan apabila semua masyarakat dah sedar tak buat amalan syirik? Kesannya masyarakat akan kembali mengamalkan amalan ajaran Islam yang sebenarnya. Atau kesannya masyarakat tidak lagi mengamalkan amalan syirik yang boleh merosakkan akidah. Mana-mana, tapi ambil kesan. Kesan ni menjawab kepada persoalan huraian ataupun isi. Kesan daripada mereka insaf, kesan daripada kita bagi nasihat. Kalau tak mau guna kesan, keadaan ini menyebabkan, situasi ini menyebabkan pun boleh. Tapi Ustazah suka kamu guna kesan. Sebagai bila guru pun bila dia marking kertas kamu, dia akan seronok, budak ni faham ni, siapa ajak dia, bagus lah, tak sakit kepala dia. Kita membantu pemeriksa atau kita membantu guru kita memeriksa kertas kita dengan tenang, dengan senyum, dengan rasa seronok. Okey. Baik, langkah ke-6. Langkah ke-6 ni inilah yang menjadi masalah kepada anak-anak pelajar kita, iaitu lafaz. Dalil ni kita boleh ambil lafaz dalil tu daripada ayat Quran, matan hadis, mafhum daripada hadis dan juga daripada Quran. Okey. Selain daripada kita nak boleh guna benda ni, kita juga boleh guna kata-kata hikmah dalam bahasa Arab seperti manjada wajada. Penat dah. Okey, seterusnya boleh juga guna kata para sahabat, imam-imam tersohor seperti Imam Syafi'i. Tak bolehlah guna seperti kata ustaz saya dalam kelas. Macam ni sekian. Walaupun ustaz kamu hak kata tu betul, tapi dalam skema pemakahan kita nak yang telah diiktiraf. Kata Ustazah Rosna dalam kelas hari tu pada jam sekian lagi sakan, dia nak buktikan macam-macam. Okey, dalil ni boleh merujuk pada isi, boleh merujuk pada fakta, huraian soalan. Okey. Tengok langkah ke-7. Huraian dalil berbentuk penegasan terhadap dalil, menerangkan dalil yang telah diberi secara ringkas. Bukan kita nak kamu hurai berjela-jela. Dalil menerangkan dalil yang telah diberi secara ringkas. Contohnya, berdasarkan dalil di atas jelas menunjukkan bahawa apa perbincangan yang telah dibincangkan di atas, tegaskan kembali dekat sini. Okey. Seterusnya rumusan. Okey, rumusan ni paling senang lah. Kita menulis, sebenarnya markah bonus lah bagi kamu rumusan ni. Ya Basil. Basil lah. Basil kau orang lain lah. Ada soalan kah? Kalau tak ada, Ustazah nak teruskan. Yang dalil tu kita kena letak makna sekali ke? Tak. Kalau kamu nak letak lafaz, boleh. Nak letak dua-dua boleh. Kalau kamu nak letak lafaz saja, tak mau letak makna pun boleh. Kamu kata tak ingatlah nak tulis lafaz, takut saya tulis lafaz tu salah. Maka kamu nak tulis makna dia. Boleh. Okey. Boleh Basil? Boleh Ustaz. Lagi satu, kalau yang dia tanya tentang apakah cara untuk menekang masalah ini? Soalan ini berbentuk umum. Dia tak merujuk pada anda, tak merujuk pada masyarakat. Tapi jawapannya kita nak buat apa? Okey. Umum ni kamu boleh, diri kamu boleh jadi siapa? Kamu nak jadi Perdana Menteri? Boleh. Kamu bolehlah buat menguatkuasakan undang-undang. Dikenakan hukuman yang berat kepada orang yang macam tu. Maknanya kalau dia umum, kamu boleh ambil tindakan pihak berkuasa hendaklah menangkap, pihak berkuasa hendaklah menguatkuasakan undang-undang. Boleh, ibu bapa perlulah prihatin terhadap anak-anak supaya tidak terjebak. Boleh, ibu bapa boleh, sekolah boleh. Maknanya dia umum. Kalau hak yang dia kata anda tu dia terhad. Sebenarnya soalan umum ni lagi mudah lah untuk kamu menjawab. Sebab dia tak fokus kepada mana-mana. Dan kalau pelajar tadi, anda tadi sebagai pelajar, kalau kamu letak pergi buat kuasa undang-undang tak boleh. Okey. Ilham. Kalau kita letak, kalau individu boleh Ustaz? Boleh. Sebab dia umum. Dia umum.
Okey, dia umum. Bagaimanakah cara nak connect besar mereka? Tekan. Kat mana? Tekan kat screen yang tu. Ni? Dua kali, tekan sekali. Okey. Baik. Okey. Maknanya kalau umum, kamu boleh ambil siapa-siapa saja boleh ambil tindakan tu. Kalau dia dah khusus macam pelajar, maka jawapan kamu mesti merujuk kepada pelajar sahaja. Okey. Baik, kita sekarang berada di kesimpulan. Ya, Syahrir. Dari mana Syahrir? Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Omar. Oh, Syed Omar. Al-Ustaz Ya. Okey, baik. Jazan. Ya, yang pasal langkah 7 tu kan, yang kena buat huraian dalil. Kita kena hurai isi sekali ke kita kena hurai dalil saja? Untuk langkah ketujuh, huraian dalil, langkah ketujuh ni kita buat huraian dalil, bukan kita menghuraikan dalil tu lah. Ayat dia Ustazah bagi dah tu, nampak tak contoh? Kamu esok dalam 41 tulis ayat tu, sambung ayat contohnya, contohlah dekat dalil tadi kita ambil man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan tangan. Ataupun dekat dalil tadi kita ambil ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mai dekat uraian dalil berdasarkan dalil di atas jelas menunjukkan Islam menyuruh umatnya supaya memberi ataupun supaya mengamalkan atau supaya menyuruh ke arah kebaikan dan melarang ke arah kemungkaran supaya masyarakat terpelihara, supaya umat Islam terpelihara daripada perbuatan yang mensyirikkan Allah. Contoh saya bagi situ. Maknanya ada penegasan terhadap ataupun ada menunjukkan ada huraian terhadap dalil yang kita dah bawa mai dekat kotak yang keempat atau langkah yang keenam tadi. Okey, Syahir boleh? Boleh Ustazah. Okey. Langkah ke-8. Langkah ke-8 tadi penutup. Penutup ni bonus saya kata kat kamu. Kamu kalau kamu rasa wah-wah atas tu tak betul BP lah. Tapi dekat penutup ni mesti dapat markah. Sebab dia atas fikiran kamu. Contoh menulis penanda wacana berikut. Bila nak main kat dalil, kamu jangan nyong masuk gitu. Kamu mesti tulis depan dia oleh itu. Kesimpulannya, tuntasnya apa-apa saja yang ayat bahasa Melayu yang kamu suka guna tu mai. Tapi Ustazah nak pelajar Ustazah guna oleh itu, senang satu ya. Gamak sangat dia tak dengar cakap dia gunalah kesimpulan. Tu kalau Ustazah jumpa Ustazah luku kepala. Okey, oleh itulah takkan duduk pening. Oleh itu. Apa dia nak buat? Oleh itu. Kamu tulislah seperti mana kamu tulis ayat pengajaran. Ayat pengajaran kita mula dengan apa? Kita hendaklah apa? Berpandu kepada soalan boleh, berpandu kepada uraian boleh, isi boleh. Kita hendaklah apa? Berbentuk cadangan. Kita nak cadang apa mengenai amalan syirik ni? Kita nak saran apa? Kita nak buat harapan apa? Kita nak buat gesaan apa? Oh, saya nak cadang lah, teruk sangat ni. Saya nak cadang supaya masyarakat hari ni prihatin. Oleh itu kita mestilah berusaha untuk memastikan amalan syirik tidak berlaku dalam masyarakat hari ini supaya kamu kena letak. Kalau kamu kata oleh itu kita hendaklah berusaha untuk memastikan amalan syirik tidak berlaku dalam masyarakat hari ini, titik macam tu. Boleh tak Ustazah? Banyak pelajar buat macam tu. Ustazah nak kata boleh tu, Ustazah tak mau. Ustazah nak kamu buat jawapan yang Ustazah suka, yang pemeriksa suka, yang cikgu kamu suka. Kamu mesti letak kabus, tambah lagi kabus supaya orang tidak ada persoalan. Pasal apa kita nak berusaha untuk menghapuskan amalan syirik? Supaya agar kerana barulah tidak ada persoalan terhadap cadangan yang kita bagi, saranan yang kita bagi. Contoh kita kata oleh itu kita mestilah
berusaha atau menangani, kita mestilah bersama-sama berusaha menangani menghapuskan amalan syirik dalam masyarakat supaya diredai oleh Allah, supaya masyarakat tidak mengamalkan amalan, tidak mengamalkan perkara yang boleh mertaikkan iman, supaya masyarakat kembali mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Maknanya kamu tutup kamu punya kesimpulan tu, tidak ada persoalan yang akan ditanya lagi. Okey, sekiranya kamu nak menyalin semula stimulus penyataan soalan, perlu menambah beberapa patah perkataan untuk menunjukkan penegasan terhadap sesuatu supaya menjadikan ayat itu sempurna. Contoh dekat stimulus tadi dia letak amalan syirik. Kita pun dia letak amalan syirik, kita pun macam mana nak buat? Kamu nak tulis balik amalan syirik tu boleh, tapi kamu letaklah tambah ayat-ayat yang lain lagi untuk menunjukkan penegasan. Oleh itu kita perlulah menjauhi amalan syirik. Kita tambah dekat situ menjauhi amalan syirik supaya Hidup di berkati Allah. hidup di berkati Allah. Faham semua? Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Faham Ustazah. Setakat itulah saja perbincangan kita mengenai cara menjawab kebat. Ni salah satu contoh, tinggal ibu lumpuh di hotel, tangisan kerana anak. Okey, yang ni nak Ustazah tak buat dah lah dengan kamu, memandangkan masa pun dah berapa dah lah ni? 8 kat 8.40. Okey. Ini amalan syirik tadi. Berdasarkan kereta kembali atas, ramalkan apakah yang akan berlaku. Kamu boleh buat dan kamu boleh aplikasikan apa yang Ustazah bagi langkah-langkah untuk menjawab kebat. Kesilapan dalam menjawab kebat, pertama sekali tidak menjawab soalan dengan tepat. Ini selalu berlaku. Menjawab dalam bentuk poin, tak mau ni. Menjawab dalam bentuk poin tak mau. Ada dua bentuk ya, perenggan dengan kotak. Tidak menjawab soalan dengan tepat. Orang suruh bantu masyarakat, dia duk pergi bantu diri dia. Orang suruh bantu diri, dia duk pergi bantu orang. Tengok tentu. Memberi lebih daripada satu isi. Satu lagi, jangan guna ayat bila kita habis dah. Contoh kita kata, cara saya membantu masyarakat daripada terlibat dengan amalan syirik ialah memberi nasihat yang baik dalam laman sosial seperti FB, titik. Kamu pun titik. Lepas tu, selain itu, sehubungan itu, di samping itu, jangan guna. Sebab itu menunjukkan isi yang kedua. Kalau kamu guna, tak ada lah. Kita faham, kamu menggunakan, kamu meletak isi yang baru. Jangan guna selain itu, di samping itu, semua tak, jangan guna. Okey, apa lagi? Tidak. Faham Hanim? Hanim okey? Ustazah, kalau letak dan boleh? Oh, dan tak tunjuk Hanim. Dan ni pun menunjukkan isi kedua. Okey Hanim? Serta pun ini menunjukkan isi kedua. Letak satu je isi, titik. Guna hak panduan Ustazah bagi. Ini kerana. Mai dekat huraian lengkap, kesannya. Mai dekat dalil, dalilnya. Mai dekat huraian dalil, dalil di atas menjelaskan tentang berdasarkan dalil di atas, jelas menunjukkan apa. Kamu ikut step tu, insya-Allah kamu berjaya dapat 6/6. Step yang pertama, awak keluar isi, ialah memberi nasihat yang baik. Step yang kedua, ini kerana. Step yang ketiga, kesannya. Step yang keempat, dalilnya ialah. Step yang kelima, berdasarkan dari atas jelas menunjukkan bahawa apa dia. Step yang keenam, yang terakhir, iaitu oleh itu kesimpulannya. Okey, faham Hanim? Faham Ustazah. Okey, baik. Amalan yang dikasihi Allah, sebelum Ustazah akhiri, amalan yang Allah Ta'ala kasih adalah kita memang nak buat solat fardu dan sebagainya, tetapi tambahkan lagi dengan solat sunat, tambahkan lagi dengan puasa sunat, zikir, solawat ke atas Nabi, sedekah, sentiasa buat baik, insya-Allah. Okey.
Terima kasih semua. Semoga ilmu ini berguna dapat membantu anda cemerlang dan mendapat A+ dalam PQS 2021. Sekian, terima kasih. Kita sudahi kelas kita atau pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kejap nah. Okey, sebelum kita akhiri, Duratul Ariqah sama-sama dari Sabah. Okey, Taza nak minta kamu buka gambar sikit. Ustazah nak ambil gambar. Ada tak dari Sarawak, ada tak dari Sabah? Ustazah ada 3 orang tulis. Okey nah, 1, 2, 3. Nak suruh senyum, gambar duk keras ya, tak ada siapa buka gambar ni. Ustazah, kejap. Bagi masa 3%. Ya, Basil. Basil ni mesti pelajar yang paling disukai guru di kelas kan. Syukran Ustazah, sama-sama. Okey Basil. Apa dia Basil? Bagus Ustazah. Kalau nak bagi cemerlang hari ni dekat Basil. Bukan Basil. Basil lah. Okey Basil, ada apa nak tanya Basil? Saya terlupa satu lagi ni. Basil boleh buka video tak? Ustazah suka kalau kamu tanya Ustazah boleh bayang muka kamu. Basil. Sebenarnya saya terlupa yang tentang huraian dalil tu. Kalau tak silap, Ustazah PKS di sekolah saya kata boleh tetap makna saja. Makna daripada dalil. Huraian dalil. Boleh. Oh, boleh. Tapi itu kaedah yang Ustazah bagi. Boleh ikut yang Ustazah bagi, boleh ikut yang Ustazah kamu bagi. Okey? Baik. Okey nah. 1, 2, 3. Nampak dah muka Basil. Ingatkan tu Imam. Okey, baik. Okey, salam. Faham semua pagi ni Ustazah cerita dekat kamu? Faham dah. Faham. Okey, boleh bersurat. Okey. Terima kasih Ustazah. Senja Damayan. Hari ni dari Sabah kan? Terima kasih Ustazah. Apa tu Ustazah? Dari Sabah ke kamu? Ya, dari Sabah Ustazah. Sabah di mana? SMKA Tun Ahmad Shah. Inanam, Kota Kinabalu. Dia pun orang Sabah lah. Ustazah dulu ngaji Sabah. Dekat Sipitang. Okey, baik. Terima kasih. Sampaikan salam kepada guru-guru kamu, guru-guru PKS. Salam daripada Ustazah dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Ustazah.